Yang berhormat Marang sebagai Ketua Parti 20 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Timbalan yang betul. Saya mulakan ucapan perbahasan bukan dasar saja. Dengan firman Allah Ta'ala, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah memerintah kamu supaya kamu menyerahkan segala amanah tanggungjawab pada orang yang ahli, yang layak menerima dan menunaikannya. Dan apabila kamu melaksanakan hukum, memerintah, mentadbir, membuat keputusan terhadap semua manusia, hendaklah berlaku adil. Menunjukkan bahawa menunaikan amanah tanggungjawab adil merupakan konsep yang penting dalam melaksanakan bajet. Peruntukan yang besar-besar, walaupun berganda-ganda jumlahnya, tidak memberi apa-apa arti sekiranya tidak menunaikan tanggungjawab dengan betul dan tidak adil dengan cara yang menyeluruh, akan jadi laksana mencurah garam dalam lautan yang luas. Adil yang dimaksudkan ialah merangkumi segala aspek. Bukan saja aspek kehakiman mahkamah, aspek ekonomi, termasuklah aspek peribadi. Islam menetapkan adil terhadap diri sendiri. Sanggup menghukum diri dan keluarga sendiri. Menentukan pertolongan dengan betul kepada siapa sahaja, termasuk terhadap musuh. Bukan sahaja terhadap kawan dan sahabat. Inilah adil mutlak yang ada dalam Islam. Berpandukan firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabina in yakun ghaniyan aw faqira fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa an talwu aw tu'ridu fa innallaha bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang berani menegakkan adil untuk semua di hadapan Allah, termasuk adil terhadap diri kamu sendiri, kedua ibu bapa kamu, kaum keluarga, sekalipun dia kaya atau dia miskin. Allah lebih utama dia patuhi dan taati. Jangan kamu ikut hawa nafsu kamu untuk melakukan adil, melakukan bias, melakukan tindakan yang tak betul. Allah tahu apa yang kamu buat. Firman Allah Ta'ala, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا Ya'dilu aqrabu lit-taqwa. Jangan sebab kamu bermusuh dengan suatu seseorang lalu kamu tak berlaku adil. Berlaku adil lah, itu lebih hampir pada takwa. Adil terhadap diri. Islam mentakrifkan adil diri ini tidak melakukan dosa besar. Tidak fasik, tidak bohong, tidak menipu. Tidak mungkir janji. Orang yang menipu, yang bohong, yang mungkir janji, tak betul dalam tindakannya. Sama ada dia pemimpin, dia saksi, dia hakim, dia siapa sahaja.
pribadinya mestilah konsisten menegakkan yang adil terhadap siapa sahaja. Kita sedang menyaksikan krisis nilai dalam dunia pada hari ini. Manusia hilang kemanusiaannya lebih pada kebinatangan. Apa yang berlaku di Gaza, di Palestin, tidak menghormati undang-undang antarabangsa, mahkamah antarabangsa, PBB, pertubuhan hak asasi manusia, pembunuhan terhadap orang tua, terhadap kanak-kanak, terhadap orang sakit, kuburan pun dia serang, rumah ibadat, gereja, masjid, sekolah, dimusnahkan oleh negara yang dianggap paling demokrasi. Dibantu oleh kuasa besar Amerika, Eropah dan sekutunya yang dianggap paling demokrasi yang memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Menguasai tabung kewangan antarabangsa, Bank Dunia dan pertubuhan antarabangsa. Menyebabkan banyak negara-negara yang menjadi makmum, termasuk negara kita, tak berani nak bertindak dengan tegas secara bersekutu dan bersama dengan banyak negara-negara yang melahirkan tidak puas hati apa yang berlaku. Negara Amerika Latin mengambil tindakan memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel, membatalkan normalisasi dengan Israel. Afrika Selatan bawa ke mahkamah antarabangsa. Sepatutnya negara Islam lah, Malaysia lah di antaranya yang berani. Ini tak berani. Kita membuat kenyataan yang berdegar-degar menyokong rakyat Palestin, dalam masa yang sama mengikut polisi yang dibawa oleh negara besar yang membantu Israel dengan senjata, yang berpura-pura dengan perdamaian, membawa pendekatan two-state solution. Maksudnya dua negara yang ditolak oleh Israel, ditolak oleh Zionis, memaksa orang lain menerima percakapan ini, maka korban terus berlaku. Hari ini kita perlu membuat muhasabah terhadap sikap kita. Kita kembali kepada pelaksanaan bajet yang konsisten dengan cara yang betul. Marang terlaluan Ya, berkaitan Israel. Terima kasih Marang yang betul. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Marang, iaitu Israel kita menentang habis-habisan, bukan saham Israel. Tapi betul juga Marang bahawa dalam keadaan menentang tersebut kita menjual saham BlackRock kepada pembekas senjata utama kepada Israel. Adakah itu satu tindakan yang munafik dilakukan oleh kita? Terima kasih. Ya, saya bersetuju masukkan ucapan Undang dalam ucapan saya. Allah Ta'ala mengarahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengagihkan bajet. Firman Allah Ta'ala, "Ma afa Allah ala rasulihi min ahli al-qura, falillahi wal rasuli dzil qurba wal yatama wal masakin wa min as-sabil, kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum." Apa-apa yang Allah kurniakan pada Rasulnya, hasil diambil dari penduduk negeri, maka bagi Allah, bagi Rasul, bagi keluarganya, anak-anak yatim, orang miskin, dan orang musafir yang butuh perbelanjaan dan bekalan, supaya harta tidak berpusing di kalangan orang-orang yang kaya sahaja. Allah memperuntukkan 20% pada Nabi Muhammad SAW. Ada peruntukan untuk Nabi, bagi diri dia, bagi keluarga dia, dan Nabi tak guna 20% ini untuk diri dia. Dia gunakan untuk membantu orang lain yang tak ada dalam peruntukan yang lain. Orang kawasan pendalaman memerlukan bantuan, termasuklah orang musafir yang butuh belanja dalam perjalanan, dia beri. Ini tindakan Rasulullah. Walaupun ada orang kita nak tunjuk lebih pada Rasulullah, tanpa terima gaji dan sebagainya, itu cerita lain lah. Tapi Nabi ada peruntukan untuk dia, untuk keluarga dan anak-anak dia ada, namun tak dikebas, tak melampau, kadang-kadang tak cukup, kena lebih banyak peruntukan diri daripada orang lain. Apa yang menarik ialah Islam melaksanakan
konsep negara madani hidayah, bukan negara madani jibayah. Istilahnya, negara madani hidayah, negara madani yang bertamadun berdasarkan petunjuk Allah. Yang jibayah ialah bergantung pada cukai. Islam tidak menambahkan pertukan dengan mengenakan banyak cukai, menambahkan cukai. Ada cukai, bukan tak ada. Tetapi memusing harta yang ada, hasil yang ada itu, menambahkan hasil negara tanpa memampankan lepas satu-satu cukai berakyat. Sebagai satu contoh, apabila Islam dalam hubungan antarabangsa menggalakkan pelaburan asing negara luar yang bukan Islam, yang tidak ekstrim, termasuk dengan orang bukan Islam yang tidak ekstrim, yang negaranya tak ada hubungan dengan diplomatik dengan Islam, berperang dengan Islam, tapi ada individu, syarikat-syarikat dia yang tak ekstrim, dia menolakkan melabur dalam negeri Islam. Kerana wujudnya keamanan dalam negeri Islam, mereka datang. Tak ada rasuah dalam negeri Islam, mereka datang. Mereka datang. Bila mereka datang melabur, menyebabkan hasil negara bertambah, cukai bertambah. Cukai bertambah. Dalam masa yang sama, kemudahan-kemudahan untuk menggalakkan hasil dan perkembangan tamadun. Iaitulah sebagai contoh, Islam membenarkan duit zakat untuk membina hotel. Disebut dalam bahasa lama dengan musafir khanah. Disebut dalam Al-Quran, buyutan ghaira buyutikum. Rumah yang bukan rumah kamu, kamu boleh masuk dalamnya. Dalam surah Nur. Dia ambil duit zakat, dia buat hotel percuma. Dia buat hotel percuma. Ada yang hotel kena bayar, tapi makanan dia percuma. Daripada duit zakat. Menyebabkan orang datang berkunjung ke rumah-rumah wakaf ini. Bila ada rumah wakaf, menyebabkan ada jualan, ada perniagaan. Bila ada perniagaan, ada pertanian, ada ternakan, ada macam-macam. Menambahkan hasil zakat, menambahkan hasil cukai. Orang bukan Islam dikenakan cukai, kharaj, jizyah. Kharaj ialah cukai tanah, jizyah ialah cukai keselamatan. Kita beri pada mereka, beri pada mereka usul cukai ekspor dan import. Orang Islam zakat perniagaan, pertanian dan sebagainya. Hasil bertambah dengan ada musabikhanah. Tak perlu menambah cukai pada rakyat. Ini diajar oleh Islam. Ini lepas cukai, lepas cukai, naik lagi. Itu cara yang tak betul, cara yang diajar oleh negara kapitalis. Termasuk macam-macam negara dunia yang dia anggap maju, dan kekayaannya berpusing kalangan orang yang tertentu sahaja. Satu lagi untuk menjamin keadilan untuk berlaku, mestilah ada kebebasan untuk memberi nasihat kepada kerajaan. Ini kita ada 3R pula. 3R ni tak boleh nak sentuh. Pemimpin tak boleh sentuh. Kalau salah agama tak boleh sentuh. Banyaklah tak boleh sentuh. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Hendaklah berpesan-pesan dengan yang benar dan berpesan dengan sabar. Nabi kata, ad-dinu nasihah, agama itu nasihat. Sahabatnya nasihat untuk siapa? Nasihat untuk Allah, untuk Rasul, untuk kitabnya, untuk raja-raja dan pemimpin-pemimpin. Nasihat untuk semua orang, dibenarkan nasihat. Ini dia ajar orang Islam. Supaya kita kena sedar bahawa kerajaan manusia ni bukan kerajaan yang maha berkuasa, maha suci. Tidak. Manusia ada kelemahan-kelemahan. Yang boleh membetulkan kerajaan ialah nasihat-nasihat itu. Bila kita bawa 3R ini akan jadi tertutup. Kerajaan boleh buat apa saja. Kelemahan-kelemahan dia tak boleh ditegur dan sebagainya. Kalau tegur macam-macam lah, kena halau dewan. Kena halau dewan apa tu? Tak boleh masuk dewan. Ada tindak-tindakan, polis datang siasat. Saya dekat 10 kali polis datang siasat. Tapi bila polis datang siasat saya jawablah, saya akan jawab di mahkamah. Senang aja polis tu jawab mahkamah. Sekejap 5 minit selesai.
Itulah. Saya tunggulah bila mahkamah nak bercara. Itu saja. Yang pentingnya ialah kita jangan tutup pintu nasihat ini. Nasihat ini sangat penting. Tiap-tiap orang ketua negara Islam, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dalam ucapan dasar mula dilantik jadi ketua negara, kalau saya betul, tolong saya. Kalau saya salah, tegur saya. Taat saya kalau saya betul. Kalau saya salah, jangan taat saya. Sayyidina Umar mengatakan, kalau saya betul, tolong saya. Kalau saya salah, tegur saya. Lalu seorang yang hadir mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kalau silap saya akan tegur dengan keras. Dengan keras. Walaupun keras pun tak apa. Keras pun tak apa. Tegurlah saya. Saya akan terima nasihat. Penuh dalam peristiwa Sayyidina Umar menyampaikan ucapan sebagai ketua negara. Siapa ucapan? Lepas dia berucap, perempuan tegur dia. Seorang wanita biasa tegur dia. Wahai Amirul Mukminin, ucapannya salah. Tak betul. Dia setelah dia turun daripada mimbar, dia naik semula. Lalu dia mengatakan bahawa asabatil mar'ah wa akhta Umar. Perempuan itu betul, Umar salah. Dia tarik balik. Kesilapan dia yang berkait dengan hak wanita. Siapa? Begitu salih. Ini cara terbuka yang diajar oleh Islam. Marang sekali lagi. Ya, sila. Ya, minit-minit terakhir ni. Marang ada terangkan tadi bahawa sebuah kerajaan mestilah berlaku adil. Dan bila dia tidak menipu dan tidak kecek dan lebong. Persoalan saya, ya betul, pada 14 saya melihat satu podcast daripada Setpo PMX kanan, security kanan, yang mengatakan bahawa ketika malam bilang undi tersebut, jangan marah, jangan bantah pembilangan undi tersebut. Kerana dikatakan bahawa dah ada pakatan antara PMX dengan Presiden UMNO untuk menubuh kerajaan. Bermakna bahawa pakatan tersebut dah bermula pada malam bilang undi untuk nak menipu rakyat. Apa pandangan Marang? Apakah boleh namakan kerajaan ini kerajaan ketimbang? Kecing, tipu, sembang. Terima kasih. Ketimbang. Oh, itu satu perkataan baru tu. Saya tak payah dengar. Itu balik, insyaAllah saya akan balik buka kamus. Tanya apa makna dia. Ketimbang tu apa makna dia. Makna sembang ke, makna kelentong ke, makna apa, Allah Alam. Tak tahu. Kalau kita start buka pintu dengan kelentong, siapa akhir jadi kelentong. Walaupun jadi, tanggungjawab kita ialah memberi nasihat. Membetulkan. Dengan tegar, dengan berani, dengan tak beranjak. InsyaAllah kita akan tunai tanggungjawab ini kerana kita diamanahkan oleh rakyat untuk menjadi ahli-ahli parlimen yang menegur, yang mengkritik, menyokong apa yang betul, menentang apa yang salah. Ya. Memberi pandangan-pandangan yang baik. Dan Nabi mengajar kita, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling afdal ialah berani bercakap benar di hadapan pemerintah yang salah. Ini Nabi ajar pada kita. Dan Islam menggalakkan perdamaian, bukan huru-hara. Apa lagi sesama kita dalam satu tanah air. Dengan sebab itu, kita menentang puak-puak ekstrim. Membuat pendekatan yang ekstrim, yang melampau dalam tanah air sendiri. Ini satu pendekatan yang salah. Kita harap tidak berlaku di Malaysia ini. Kerana pendekatan ekstrim ini akan mengundang campur tangan asing ke dalam diri kita. Yang boleh mengundang perang proksi. Perang menjadi wakil orang. Sekarang ini masalah ekonomi, bila kita bergaduh sama sendiri, dia datang. Negara ni jual senjata. Negara ni jual senjata. Kita guna duit kita bayar ke dia. Guna duit ni bayar ke dia. Duit kita habis. Nyawa kita korban. Kita yang habis, dia dapat duit. Ini. Macam orang Melayu kata, lesuk dengan alu belaga yang kenyang ayam. Tak ada apa faedah. Alhamdulillah negara kita tak berlaku dengan macam tu. Walaupun kita berdebat dalam parlimen, berkali dalam parlimen tajam, tapi tak sapalah. Ada parlimen negeri lain dah bertumbuk. Parlimen negeri lain
Lepas tumbuk keluar berperang, guna senjata. Tempat kita tak ada. Dengan sebab itulah PAS menarik diri daripada reformasi. Bila kerajaan, bila puak-puak sana lah buat reformasi dulu. Reformasi dulu, kita turun sama mula-mula tu. Bukan orang tepuk belakang. Bagi semangat. Bila turun, berharap, bergaduh dengan polis. Polis pun anak-anak kita juga. Puak kita juga. Bergaduh. Tak ada pasal-pasal, bergaduh. Rupanya kita yang banyak masuk lokap. Yang kuat-kuat tu, semangat tu duduk belakang. Lari, sudah jadi Perdana Menteri. Saya cukuplah. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.